Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti mana kita telah janjikan, hari ini kita akan dan salam sejahtera ya. Hari ini kita akan bergerak terus ke tajuk kita iaitu dalam bab 9 dasar luar Malaysia ini yang kita akan fokus kepada 9.3 iaitu Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, semalam kita telah bincang tentang 9.1 dan 9.2 yang bercakap tentang apakah tujuan kita melaksanakan dasar luar Malaysia dan bagaimana corak kepimpinan itu menentukan sesuatu dasar dalam negara, sejarah hubungan luar Malaysia ataupun tanah Melayu ataupun kerajaan Melayu Melaka sebelum kerajaan Melaka sehingga dengan negara-negara luar atas dasar-dasar tertentu iaitu agama, politik dan sebagainya. Baik, hari ini kita akan tengok apakah peranan Malaysia bila kita dah mengadakan hubungan luar, maka kita akan tengok apakah peranan Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Baik, pertamanya kita kena lihat iaitu pertubuhan apa itu pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ini ya. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ini ialah suatu badan telah ditubuhkan pada tahun 1945. Badan ini ditubuhkan bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan dunia. Ya, jadi Malaysia telah menjadi anggota PBB sejak negara mencapai kemerdekaan dan seorang warga negara Malaysia iaitu Dr. Ismail Abdul Rahman telah dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama. Maknanya sekiranya ada mesyuarat, seorang wakil tetap kita di PBB sana. Walaupun bagaimanapun pemimpin kita itu tidak mempunyai kuasa veto seperti mana kuasa-kuasa besar yang lain seperti Amerika, China, Jepun dan sebagainya. Baik, dengan adanya penglibatan Malaysia dalam PBB ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang hebat, negara yang sentiasa mencari keamanan dan kestabilan dunia. Baik, kita fokus kepada bagaimana penglibatan Malaysia dalam proses untuk ya, kita tengok apakah peranan Malaysia ini dalam proses bagaimana Malaysia ini membentuk dirinya, menempatkan dirinya di dalam penglibatannya, iaitu yang pertamanya Malaysia telah pun memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada dunia, sama ada dalam WHO atau dalam UNESCO dan sebagainya. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Sejajar dengan pendirian Malaysia iaitu hidup bersama secara aman. Jadi Malaysia telah mendukung piagam PBB dan misi pengamanan juga turut dihantar di samping pegawai-pegawai pemerhati juga daripada Malaysia telah dihantar untuk melibatkan diri dalam proses menjaga keamanan dunia ini untuk hidup bersama. Okey, apa itu piagam PBB ya? Piagam PBB ini ialah kita mendukung penuh piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita iaitu menegakkan hak asasi manusia. Maksudnya hak asasi manusia ini amat bergantung kepada cara hidup kita, apakah hak-hak kita di Malaysia, di peringkat Asia dan peringkat dunia ini dapat dijaga sebaik mungkin. Contohnya negara kita tidak lagi dijajah dan sebagainya tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. Yang pentingnya kita mesti menghormati antara satu sama lain dan tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Okey. Ini adalah gambar di mana Ismail Abdul Rahman ya, di hadapan. Okey. Bagaimana penglibatan Malaysia dalam PBB? Antaranya ialah terlibat dalam agensi PBB ini salah satunya kita terlibat dalam United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization iaitu UNESCO, Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan, di mana negara kita ini telah diiktiraf. Gunung Mulu dan Taman Kinabalu itu telah diiktiraf sampai Melaka, Bandar Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia. Oleh satu perkara yang sangat patut dibanggakan ya. Tapak warisan dunia maknanya negara kita ni antara
negara yang mempunyai warisan dunia di dunia ni lah, ya. Okey. Kita tengok di situ juga gambar-gambar yang cantik menunjukkan bahawa pengiktirafan itu. Selain daripada itu juga, Malaysia juga bekerjasama dengan Food and Agriculture Organization, iaitu Pertubuhan Badan Makanan Sedunia. Kita terlibat secara langsung dengan memberikan banyaklah kita terlibat dengan makanan-makanan di Somalia. Sampai kita juga terlibat dengan World Health Organization sekarang ni, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dalam bidang perubatan, kesihatan, pembelian vaksin dan sebagainya. Okey, ianya juga di Malaysia, ya. Seterusnya lagi, kita terlibat dalam agensi PBB yang lain, iaitu United Nations High Commissioner for Refugees, iaitu Persuruhan Tinggi Bahasa Bersatu mengenai pelarian, ya, di mana kita telah pun belajar bagaimana pelarian Rohingya, pelarian Afghanistan, Pakistan, Palestin telah diberi ruang dan peluang untuk datang ke Malaysia sebagai salah satu dasar kebertanggungjawabaan kita untuk menjaga keamanan dunia, ya, untuk memberi ruang dan peluang kepada dunia lain supaya terus bergerak ia sekata dalam menangani masalah negara. Okey, baik. Kita juga menyertai PBB, ya. PBB iaitu sebuah organisasi yang telah kita libatkan diri, antaranya ialah dengan bertanggungjawab mengekalkan keamanan dunia dengan menghantar pasukan, dan juga terdapat sebuah kerusi di sana, iaitu digilirkan, dan Malaysia telah berjaya menduduki kerusi itu tersebut sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap. Jadi ada anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap terdiri daripada negara-negara yang pernah menjajah. Kita akan bincangkan lebih lanjut nanti, insya-Allah. Ini antara tahun-tahunnya yang telah kita dapat berada di PBB secara terus dalam mesyuarat-mesyuarat di sana. Okey, baik. Okey, ini kita akan tengok sedikit tentang Commonwealth. Bagaimana mereka ini, ya, telah pun kita sebagai sebuah negara telah berjaya untuk menjadi wakil bagi negara kita dalam sukan Commonwealth dan sebagainya. Tapi saya ingin terangkan di sini, apakah maksud Commonwealth itu sendiri? Apakah maksud Commonwealth? Commonwealth ialah negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah pun merdeka. Jadi mereka telah pun membentuk entiti mereka itu sendiri. Okey, mereka telah membentuk satu kekuatan, ketumbukan di mana untuk mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang tanpa mengira bidang ekonomi, politik dan sosial. Okey. Selain daripada itu juga ianya memberi manfaat yang besar kepada pengurusan isu antarabangsa, kan. Bila kita berada di bawah satu bumbung, kita akan menjadi lebih kuat berbanding kita berada secara terpisah, ya. Okey, apakah penyertaan dan sumbangan kita di dalam COGM? Kita juga telah selain pada Commonwealth, kita juga terlibat dengan COGM. Ya, antara yang kita terlibat dengan COGM ialah seperti penyertaan kita untuk yang dikenali sebagai Commonwealth Government Meeting, mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth, ya. Kita mesyuarat untuk mencari satu tanda sepakat yang baik sama ada dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Kadang-kadang dia orang mesyuarat berkaitan dengan ekonomi, kadang-kadang mesyuarat tentang alam sekitar dan sebagainya. Okey. Ada satu rancangan yang perlu awak ingat dan kenal pasti, iaitu rancangan Colombo. Apakah itu rancangan Colombo? Rancangan Colombo ini adalah satu rancangan pembangunan ekonomi di bawah Commonwealth, negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggeris tetapi telah merdeka. Mereka telah membuat satu rancangan iaitu untuk membasmi kemiskinan negara. Itulah rancangan Commonwealth. Terusnya, rancangan ini telah membawa banyak kebaikan. Sampai itu juga kita telah membuat kerjasama pertahanan. Kenapa perlunya kerjasama pertahanan? Ya,
Semua negara kalau kita tidak ada kerjasama pertahanan, maka kita berisiko tinggi untuk dijajah atau dimonopoli oleh negara kuasa-kuasa besar yang lain seperti Rusia, China dan sebagainya. Dengan menyertai Commonwealth bermakna kita telah bersepakat untuk mempertahankan negara masing-masing dan saling bantu-membantu sekiranya berlaku peperangan dan sebagainya. Kita juga melaksanakan kemudahan tentera Britain dapat sukan simpanan strategik Commonwealth dan terdapat item-item yang perlulah disediakan untuk bersama. Okey, ini dari segi ekonomi pula. Dari segi ekonomi, kerjasama ekonomi yang berlaku ini seperti ekspor ke negara Commonwealth dengan lebih mudah, tiada cukai dengan rendah. Contohnya seperti mana yang saya terangkan terdahulu, yang mana sesiapa untuk mengekspor kelapa sawit, jadi negara Commonwealth ini diutamakan berbanding negara-negara lain dan akan mendapat keistimewaan-keistimewaan yang sepatutnya. Itu antaranya. Ianya juga memberi ruang dan peluang. Malaysia juga sangat aktif iaitu menentang satu dasar apartheid di mana dasar ini ialah iaitu membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Kulit hitam, kulit putih. Jadi kita adalah negara yang tegas mengenai isu ini sehingga kita memulau negara Afrika Selatan pada masa dahulu sebelum berlaku perubahan kuasa penggulingan golongan kulit putih di Afrika, maka inilah yang berlaku di dunia pada masa tersebut. Ya. Okey. Ini mesyuarat-mesyuarat yang telah ini antara ketua yang sangat diingati iaitu Nelson Mandela Nelson Ralilah Mandela ke Malaysia 1997. Dia yang telah berjaya menyebabkan membuang terus dasar apartheid di negeri Afrika. Dia telah melawat di Malaysia pada tahun 1997. Ini yang awak sukalah. Sebagai seorang atlet murid, apa yang awak suka ialah sukan lah. Berjaya menguasai sukan dan sebagai sukan Commonwealth. Inilah yang awak sukalah. Kalau berjaya pergi ke sukan Commonwealth, awak merupakan satu langkah, satu tapak sahaja lagi itu untuk pergi ke sukan Olimpik. Sukan Commonwealth adalah sukan negara-negara yang pernah dijajah oleh British dan sekarang sudah merdeka. Walaupun awak bercita-cita untuk pergi ke sukan Commonwealth, tetapi saya juga berharap supaya awak tidak lupa tentang kepentingan belajar untuk SPM. Dalam video ini kemungkinan ada sedikit peralat sikitlah yang di awal tu bila berlaku perubahan rakaman tadi ya. Jadi insya-Allah kita akan perbaiki semula lagi dan lagi dan bersedia untuk peperiksaan yang seterusnya. Soalan saya, awak tengok video saya yang terdahulu, apakah lambang atau simbol yang dibuat oleh dalam video tersebut yang menggambarkan keamanan? Ini adalah soalan yang perlu awak jawab pada saya dalam topik kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi